Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 6 akan membentangkan tugasan 2 di bawah seliaan Profesor Madya Dr. Nur Azimah binti Zakaria di bawah tajuk Teks Kanun Melayu BSS 3143. Bahagian saya akan membentangkan bahagian pendahuluan. Teks kanun merupakan teks yang kedudukannya berada di tengah atau pusat sistem sastra Melayu. Teks kanun telah dijadikan rujukan serta model kepada teks-teks anal. Teks sejarah Melayu dianggap sebagai model kepada penulisan-penulisan genre anal. Teks sejarah sastra haruslah dibaca sebagai teks sastra dan bukannya sebagai teks sejarah seperti yang difahami oleh tokoh-tokoh daripada negara barat pada abad ke-19. Sastra sejarah dianggap sebagai satu genre sastra yang baru dalam warisan sastra Melayu tradisional. Assalamualaikum, saya Nurul Jannah binti Muhammad Fuad, bernama matrik di 2018 1082342 akan menyambung pembentangan rakan saya sebentar tadi. Saya akan menerangkan tentang latar belakang penulis. Buku Kanun Melayu merupakan karya Profesor Madya Dr. Nur Azimah binti Zakaria atau nama penanya Nur Azimah Zakaria. Dr. Nur Azimah merupakan anak jati Felda Jengka Pak Pahang yang dilahirkan pada 8 Ogos 1979. Beliau kini menetap di Tanjung Malim Perak kerana bertugas sebagai pensyarah kanan di Jabatan Bahasa dan Kesusastraan Melayu di Universiti Pendidikan Sultan Idris, Malaysia. Ibu kepada 3 orang cahaya mata ini mempunyai kelulusan ijazah sarjana, ijazah Doktor Falsafah dari Universiti Malaya. Sebelum berkhidmat di UPSI, beliau sempat bertugas sebagai tutor di Akademi Pengajian Melayu Universiti Malaya. Pada tahun 2017, Dr. Nur Azimah sempat menjawat jawatan penyelaras program pendidikan kesusastraan Melayu dan pernah menjadi ketua editor dan merupakan ketua editor jurnal rumpun terbitan Persatuan Penulis Budiman Malaysia. Dalam bidang penulisan, Dr. Nur Azimah sangat aktif menulis cerpen, puisi dan buku ilmiah. Antara karya beliau termasuklah kumpulan puisi remaja cermin adab, Kanun Melayu dan cerpen kurung. Beliau pernah mendapat tempat pertama dalam pertandingan sayembara puisi dengan tajuk puisinya Keringat dan Jasa, serta memperoleh sagu hati dalam sayembara menulis cerpen dengan tajuk Epilog Luka Jelitawan Terpedaya. Dr. Nur Azimah juga pernah mengisi ruang segmen ikon seni dan budaya dalam surat khabar Sinar Harian. Itu saja. Terima kasih. Saya Zulaika Iliani binti Muhammad Nur akan meneruskan pembentangan bagi latar belakang buku. Buku teks kanun Melayu yang ditulis oleh Nur Azimah Zakaria pada tahun 2016 iaitu tahun pertama cetakan buku tersebut. Manakala tahun kedua cetakan buku tersebut adalah tahun 2017. Buku ini dihasilkan untuk memenuhi ruang penyelidikan yang terdapat dalam genre sastra, terutamanya dalam aspek kepengarangan tradisi. Tujuan buku ini ditulis adalah untuk melihat hukum kepengarangan pada kepengarangan abad ke-19 berdasarkan peranan cerita. Selain itu, buku ini juga ditulis untuk melihat teks sebagai teks sintesis dan cerminan. Akhir sekali, buku ini ditulis bertujuan untuk melihat penentuan sosial yang mempengaruhi proses kepengarangan berdasarkan sosiologi sastra. Terima kasih. Nama saya Nur Azila binti Nordin dan saya akan meneruskan pembentangan dengan sinopsis. Baik, kanun merujuk kepada teks sejarah Melayu yang dianggap sebagai model kepada penulisan-penulisan genre anal.
Gendrianal adalah memberi jaminan dan kebenaran kepada sesebuah karya. Seterusnya, kanun juga boleh dijadikan sebagai bahan rujukan dan model kepada teks-teks lain. Dalam buku ini, secara umumnya memberitahu bahawa pengarang tradisi merupakan seorang penterjemah dan penyalin sesebuah karya asli. Baik, terdapat dua peranan yang telah dinyatakan di dalam buku ini. Yang pertama ialah peranan dagang dan yang kedua ialah peranan dalang. Baik, yang pertama peranan dagang. Peranan dagang adalah bersifat mematutkan sesebuah karya sebagai karya yang beredah. Selain itu, ia menunjukkan gaya bahasa yang tidak berlebihan berbanding dengan peranan dalang. Sebagai contoh, teks Tuhfat An-Nafis adalah merupakan sebuah teks sejarah Melayu yang dalamnya terdapat peranan dalang, iaitu memberi hiburan. Selain itu, sifat dalang ini adalah melalaikan pembaca kerana membawa pembaca untuk memberi bayangan yang berlebihan. Begitu. Seterusnya, bukan itu sahaja. Sejarah Melayu adalah dilihat sebagai karya cermin besar kepada cermin yang kecil. Seterusnya menjadi cermin kepada teks-teks sejarah yang lain. Itu sahaja. Terima kasih. Terima kasih kepada rakan pembentang. Nama saya Nazatun Nazura binti Hairuddin dan saya akan membentangkan berkaitan bahagian kesimpulan. Berdasarkan apa yang telah dibentang oleh rakan-rakan sebentar tadi berkenaan dengan latar belakang penulis, latar belakang buku dan sinopsis, dapat kita lihat bahawa sebenarnya teks Hikayat Melayu adalah sebuah teks sastra sejarah. Sebagai sebuah karya sastra yang lahir selepas era sejarah Melayu, maka teks ini cenderung menjadi teks sejarah Melayu, iaitu dikenali sebagai teks kanon. Hikayat Melayu juga berfaedah sebagai teks cermin dan wacana dagang. Dapat kita lihat bahawa pengarangnya berperanan sebagai dagang, iaitu sebagai seorang pengarang yang mesti merujuk kepada buku tradisi, iaitu sejarah Melayu, dan rujukan ini adalah berdasarkan kepada beberapa cara, iaitu dengan cara mengulang, meniru dan menyalin ataupun mematutkan sumber-sumbernya. Sekian itu sahaja daripada kumpulan kami, iaitu daripada kumpulan 6. Sekian, terima kasih.